Budaya dilihat sebagai kepercayaan, nilai-nilai, tingkah laku dan objek kebendaan yang dikongsi bersama oleh sekumpulan penduduk yang tertentu. Budaya boleh dikategorikan kepada dua. Yang pertama ialah budaya kebendaan, iaitu buatan manusia yang nyata seperti teknologi, bangunan, seni, peralatan dan media elektronik. Manakala bagi budaya bukan kebendaan, iaitu buatan manusia yang tidak nyata seperti norma, undang-undang, agama dan kepercayaan. Bilakah budaya barat ini mula mempengaruhi? Budaya barat mula berkembang di Malaysia setelah mendapatkan kemerdekaan. Sebelum merdeka, iaitu pada tahun 1874, talian telefon pertama diperkenalkan dan jelas bahawa perubahan ketara berlaku setelah merdeka dalam perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, di mana setelah merdeka pada tahun 1966, sistem komputer yang maju diperkenalkan. Seterusnya, rangkaian 3G pada tahun 2003 yang lalu. Keseluruhannya, budaya barat berperanan penting dalam perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia. Budaya telah membawa banyak perubahan yang ketara kepada kehidupan masyarakat bukan barat, terutamanya dalam aspek penjajahan pemikiran dan budaya. Terdapat berbagai jenis cara budaya barat tersebar. Yang pertama ialah media massa. Media massa terbahagi kepada dua, iaitu media cetak seperti risalah, surat khabar dan majalah, serta media elektronik seperti laman sesawang, radio dan televisyen. Media massa ini telah menjadi satu medium bagi masyarakat bukan barat dan barat untuk berhubung, mencari maklumat dan menyebarkan maklumat, dan ia telah menjadi alat aplikasi yang disemak oleh manusia pada setiap hari di seluruh dunia. Seterusnya, disebabkan oleh teknologi yang semakin canggih pada masa kini, ianya telah melahirkan internet yang menjadi salah satu sistem komunikasi global yang diakses oleh semua masyarakat bumi. Dengan adanya internet, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube telah menjadi salah satu cara untuk budaya barat meresap masuk ke dalam kehidupan masyarakat bukan barat. Selepas itu, budaya barat juga dapat disebarkan melalui program pertukaran pelajar di antara pelajar Asia dan barat. Program ini dilaksanakan kerana setiap negara mempunyai budaya tersendiri yang boleh dipelajari oleh negara lain. Oleh sebab itu, yang membolehkan pelajar Asia dan barat mengenali dan mengetahui dengan lebih lanjut tentang budaya masing-masing. Pelajar yang terlibat dalam program ini akan berkomunikasi dengan pelajar barat selama 6 bulan dan berkemungkinan akan dipengaruhi oleh budaya barat. Oleh sebab itu, budaya barat akan semakin berleluasa di kalangan masyarakat bukan barat. Faktor-faktor budaya barat perlu mempengaruhi masyarakat bukan barat. Yang pertama sekali ialah faktor teori modernisasi. Teori ini bermula selepas Perang Dunia Kedua di mana penduduk Amerika Serikat dan Eropah mula berubah akibat pengembangan industri perkilangan. Mereka telah mula membangunkan bandar-bandar dan kawasan yang musnah akibat Perang Dunia Kedua. Kemodenan mengikut persepsi barat ialah mengamalkan ciri-ciri moden seperti menerima pendidikan moden dan bekerja dalam bidang perindustrian, dan kemodenan juga menyebabkan peningkatan ekonomi sesebuah negara. Seterusnya, faktor yang kedua ialah keperluan kerajaan untuk menyebarkan maklumat dan dasar-dasar kerajaan kepada masyarakat. Di Malaysia, kerajaan telah menubuhkan sebuah agensi penyiaran yang dinamakan Radio Television Malaysia, iaitu RTM. Ianya bukan sahaja menyebarkan maklumat daripada kerajaan, tetapi juga menghidangkan hiburan seperti drama dan rancangan hiburan, contohnya Seniman Bujang Lapok. Faktor yang ketiga ialah demi kemajuan dan pembangunan. Di Malaysia, orang Melayu telah menggunakan teknologi komunikasi seperti telefon pintar untuk berkomunikasi dan melayari internet. Kesannya mereka telah terdedah dengan budaya barat melalui internet dan perwatakan mereka juga telah berubah. Mereka mula bersifat materialistik, individualistik, sukakan hiburan dan status.
Sebelum budaya barat mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat Asia termasuk Malaysia, mereka hanya boleh bergantung terhadap maklumat yang disampaikan melalui secara lisan ataupun melalui surat khabar. Hal tersebut menyebabkan sering sekali berlakunya perselisihan faham antara masyarakat kerana maklumat yang disampaikan adalah tidak tepat ataupun diputarbelit. Selain itu, sebelum perkembangan teknologi dan komunikasi yang canggih diperkenalkan oleh budaya barat, segala perkhidmatan adalah dilakukan secara manual. Sebagai contoh, kita hendaklah pergi ke kaunter bank untuk melakukan transaksi wang. Manakala, selepas budaya barat mempengaruhi teknologi dan komunikasi, ia memberi kesenangan kepada masyarakat. Sebagai contoh, pada peringkat awal, Amerika Syarikat telah mencipta suatu platform komunikasi yang bernama Telegraph untuk memudahkan komunikasi antara masyarakat. Lepas itu, kemunculan internet dan sosial media seperti Facebook, WhatsApp dan aplikasi World Wide Web dan banyak lagi telah dicipta oleh masyarakat budaya barat. Terusnya, perkembangan teknologi dan komunikasi juga telah mewujudkan e-dagang, iaitu pembelian atas talian. Seterusnya adalah kesan perkembangan teknologi dan komunikasi melalui penjajahan bentuk pemikiran dan budaya. Kesan positif yang pertama ialah ia dapat memberi pengetahuan yang lebih luas dan terbuka melalui teknologi seperti telefon bimbit dan komputer agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan perspektif pengalaman yang berbeza. Contohnya bagi budaya LGBT haruslah mempunyai pemikiran yang terbuka bagi masyarakat bukan barat untuk menerimanya. Kesan positif yang kedua ialah pendedahan bahasa Inggris kepada masyarakat bukan barat agar dapat memahami dan berkomunikasi dengan orang asing dari luar negara dengan lebih mudah. Selain itu, kita dapat mengakses bahan yang lebih banyak daripada kandungan laman web kerana majoriti kandungannya adalah dalam bahasa Inggris dan yang sangat penting untuk kita memahami bahasa Inggris terutamanya bagi pelajar yang memerlukan semua bahan yang lebih banyak. Kesan positif yang ketiga ialah pembangunan teknologi yang maju telah membawa kemudahan dan membolehkan masyarakat bukan barat untuk menerima dan mempelajari kegunaan teknologi dengan menjadikan kehidupan dengan lebih efisien. Ini juga membolehkan masyarakat bukan barat untuk berfikir secara lebih kreatif dan membuat inovasi terhadap benda-benda ataupun teknologi yang dapat membantu dalam pembangunan negara seperti Malaysia. Kesan negatif masyarakat barat kepada masyarakat bukan barat melalui teknologi dan komunikasi ialah cara mereka berpakaian. Masyarakat bukan barat, khususnya influencer, menunjukkan pakaian-pakaian yang dipakai oleh masyarakat barat di media sosial seperti Instagram, Facebook, Google dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka ingin mengikut cara pemakaian tersebut dengan meniru pakaian budaya barat yang terdedah dengan kulit dan tidak menutup aurat sepenuhnya. Mereka beranggapan bahawa cara pemakaian ini adalah menarik walaupun hakikatnya ianya bertunjangkan kepada agama dan norma budaya setempat. Lagu memainkan peranan penting dalam industri hiburan dan media. Namun begitu, lagu yang dihasilkan oleh budaya barat semakin menjadi-jadi kerana ia telah mempunyai unsur yang tidak bagus dan mempunyai unsur-unsur seperti lucah yang tidak patut didengari oleh masyarakat bukan barat. Bahan pula, ia sering disampaikan dalam bentuk radio, telefon pintar ataupun gadget-gadget lain yang mudah untuk mengakses internet. Antara salah satu contoh lagu adalah black metal. Black metal adalah kumpulan muzik yang menghasilkan lagu-lagu yang tidak senonoh dan berunsurkan lucah. Kesan yang terakhir adalah kemunculan ajaran sesat. Kemunculan ajaran sesat seperti agama hedonism merupakan kesan terbesar yang mempengaruhi masyarakat bukan barat dan membawa kepada keruntuhan akhlak dan perselisihan faham antara agama. Kesimpulan daripada tajuk tugasan ini, budaya barat jelas mempengaruhi masyarakat bukan barat melalui bentuk penjajahan budaya dan pemikiran. Dalam sesi
perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Impak positif dan negatif juga jelas terlihat. Namun, kita sendiri yang perlu menilai baik buruk sesuatu perkara. Yang baik dijadikan teladan, dan yang buruk dijadikan sempadan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.